Baik kepada rakyat Malaysia, selamat bahagia, selamat berpuasa dan selamat bersatu padu di bawah kerajaan baru kita, diketuai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ada banyak perkara yang perlu kita jelaskan, perlu kita membaiki selepas kita merdeka selama 65 tahun. Jadi banyak perkara yang sepatutnya diikuti tetapi tidak diikuti dan telah diseleweng. Tetapi di sini saya tidak mahu bercakap tentang penyelewengan. Ini akan saya live pada satu masa akan datang. Tetapi yang penting sekarang adalah penjelasan kepada rakyat dan terutamanya kepada YB dan menteri-menteri dalam Malaysia, dalam negara kita, kepimpinan mereka. Dalam Dewan Yang Mulia, kita tidak mahu mendengar seperti berita ataupun meminta projek ini, projek itu, penambahan itu, penambahan ini. Tetapi saya pergi secara direct kepada ringkasnya. YB ataupun menteri ataupun siapa sahaja yang bertanggungjawab dalam negara kita mesti fokus pada penjimatan. Sebab selama ini 65 tahun banyak ketirisan, banyak wasted money, time, banyak yang terbuang, penyelewangan yang banyak. Menteri harus memahami, walaupun rakyat tidak faham, tetapi menteri harus memahami 65 tahun kita tidak ada peningkatan taraf mata wang kita. Ini harus ditanam, bukan meminta projek itu, projek ini, penambahan itu, penambahan ini ataupun nak menunjuk kononnya banyak menyoal, menunjukkan kepandaian kamu dan sebagainya. Yang kita nak lihat adalah penjimatan. Penjimatan dalam setiap perkara yang nak disuggestkan ataupun apakah penjimatan yang telah anda lakukan kepada projek-projek yang telah diluluskan. Jadi di sini Menteri Adun YB memainkan peranan yang penting untuk penjimatan itu. Sebab negara kita dalam keadaan berhutang. Jadi kita tidak perlu lagi berlagak macam zaman sekolah, zaman college, zaman kita. Sebab itu adalah kita punya style. Kita selalu suka menunjuk, walaupun tak ada apa, tapi bergaya lebih. Jadi ini telah menjadi satu turutan yang dibawa-bawa sampai ke sekarang. Tidak mahu bercakap pada realiti. Cuma saya nampak segala benda yang berlaku dalam Dewan Yang Mulia itu mempersoal. Lepas tu memperkecilkan peruntukan yang diberi. Lepas tu berbuat perbandingan. Lepas tu mengatakan usaha yang dibuat oleh
menteri ataupun Perdana Menteri kita diperlekeh-lekehkan. Macam sengaja diada-adakan. YB menteri harus memahami rakyat sedang dalam keadaan cukup perit. Jadi salah satu yang menyebabkan keperitan rakyat adalah taraf mata wang negara. Taraf mata wang negara yang telah turun dengan begitu teruk sekali. Buat perbandingan dengan negara Thailand pun kita sudah kalah. Jadi ada banyak masalah di sini. Tetapi yang nampak pada rakyat Malaysia ataupun pemimpin Malaysia ataupun yang berhormat ataupun menteri adalah sifat di mana suka menunjuk, suka berlagak, suka mengada-ngadakan sesuatu, macam suka bercerita panjang lah. Kita tidak mahu mendengar itu semua. Kita mahu berapa banyak yang kamu boleh jimat dan pada tahun hadapan berapa peningkatan yang kamu boleh bagi pada taraf mata wang negara. So itu adalah fokus utama menteri-menteri yang duduk dalam kabinet negara. Walaupun pembangkang ataupun kerajaan harus mempunyai satu fokus yang sama. Penjimatan. Berapa banyak penjimatan yang boleh dilakukan dan bagaimana penjimatan ini boleh dilakukan. Biarkan menteri-menteri ini berfikir. Kita tidak mahu menteri ini duduk di sana mendapat kemenangan, lepas tu sekadar jadi pemberita dalam Dewan Yang Mulia itu. Kita kata Dewan Yang Mulia, tapi yang berlaku adalah Dewan yang menunjuk-nunjuk. Kononnya saya lebih berkebolehan dan dia lebih berkebolehan. Siapa yang lebih berkebolehan, siapa yang lebih pandai, itu bukan caranya. Caranya adalah facts. Buktikan kebolehan anda. Iaitu buktikan kebolehan anda pada projek-projek yang telah diberi pada anda dan berapa banyak penjimatan yang anda telah lakukan dan bagaimana anda telah menggunakan segala projek itu dengan menggunakan rakyat tempatan. Sebab ini adalah isu penting dalam negara, iaitu penggunaan warga asing yang terlalu ramai dan pembaziran duit yang banyak. Macam menteri-menteri kita ni tergila-gilakan projek. Tergila-gilakan projek. Nak buat projek ini, nak buat projek ini, nak peruntukan ini, nak tambahan peruntukan. Macam tak sayang pada negara, tak sayang pada segala ketirisan yang terjadi. Nampak macam Perdana Menteri saja yang bertungkus lamus. Nak membuktikan berapa banyak ketirisan, siapa yang melakukan, siapa. Tetapi menteri selalu macam suka berdolak-dalik, suka tidak fokus, tidak ada jiwa negara. Macam mana nak memperbaiki? Sepatutnya menteri-menteri terasa malu. 65 tahun kita tak pernah ada peningkatan dalam taraf mata wang kita. Sejak merdeka, saya rasa kemerdekaan kita dapat daripada British. Mata wang yang mereka bagi kat kita lebih bernilai daripada mata wang sekarang. Kalau mata wang negara, taraf mata wang negara tidak dinaikkan, selagi itulah rakyat akan dibebani
dengan kos sara hidup yang tinggi. So, mengapa? Mengapa tidak faham? Nah, mengapa Hasik nak tanya pertambahan peruntukan? Pertambahan peruntukan. Lepas itu memperlekehkan, memperbandingkan. Ini saya rasa tidak sihat untuk masa depan negara. Sebab negara telah banyak melakukan kesilapan dengan pemimpin dan pimpinan yang sangat mengecewakan. Sangat mengecewakan. Sebab pemimpin tidak boleh gila pada pangkat, pada harta, gila pada kemewahan. Kita mahu pemimpin yang benar-benar boleh, dan menteri-menteri yang benar-benar boleh berjuang untuk negara dan meningkatkan taraf negara. Selama ini walaupun berbangga dengan kita banyak industri, banyak pembangunan, tapi mata wang negara tidak kukuh, lembab. Jadi apa harus difokuskan adalah penjimatan. Penjimatan dalam segala-galanya. Bukan kemewahan nak menunjuk-nunjuk. Saya boleh buat lebih baik daripada dulu. Saya boleh buat lebih. Itu bukan. Kita kena berdiri pada kenyataan. Di mana kita mengalami kejatuhan mata wang negara dengan defisit hutang yang tinggi. Jadi, setiap menteri harus fokus pada kebolehan masing-masing untuk melakukan penjimatan untuk negara. Itu adalah cara untuk menunjukkan kebolehan masing-masing. Bukan berpidato macam pemberita, baca itu, baca ni, saya tahu itu, saya tahu ini. Itu bukan. Lepas tu, bila mai fatwa perkauman, oh, yang tu bukan main cekap lagi. Yang tulah nombor 1. Pandai. Tapi, bila mai nak menggunakan otak, memeras otak untuk melakukan penjimatan, tak ada. Kosong. Lalai kata tak dapat peruntukan. Tak cukup peruntukan. Ini apa ni? Belajar tinggi. Tapi nak bermegah-megah. Nak jadi menteri. Nak menjadi pemimpin dalam negara. Tetapi sekadar nak berlagak. Nak menunjuk. Tidak tahu betapa pentingnya tanggungjawab yang dipikul. Apakah fokus kita pada tahun ini? Mengapa kita menukar kerajaan? Mengapa kita menyalahkan pemimpin yang lama? Bagaimana kita nak buat pembetulan? Bagaimana nak buat peningkatan? Yang tu adalah penting. Yang tu harus difokus dalam Dewan Yang Mulia. Bukan jadi pemberita. Tolonglah. Kita dah 65 tahun dah. Banyak kelemahan. Kelemahan itu serupa hampa duduk atas, hampa tak rasa. Tetapi hampa berak, tai itu jatuh atas kepala rakyat. Faham tak? Atas kepala rakyat. Rakyat yang menderita. Banyak kata mulia
kata sembang pasal Tuhan. Tetapi perbuatan kamu terlalu tak nampak. Terlalu tak nampak. Macam ada seorang menteri nak buat airport antarabangsa. Apa negara ini sebesar negara Rusia ke? Ataupun negara India ke? Kita kena ada airport untuk tiap-tiap negara. Ini dah nampak satu keputusan yang memang tak masuk akal. Bolehlah kalau nak buat takat airport yang kecil sebagai membawa flyer yang ringan, nak cepatkan perjalanan. Pada zaman sekarang, zaman sains dan teknologi, ciptaan yang dibuat, transportation adalah cukup canggih. Dalam masa sejam boleh berjalan sebanyak mungkin dalam 500 km ataupun 1000 km. Kecanggihan sekarang adalah terlalu tinggi. Tapi cara pemikiran adalah terlalu rendah. Jangan memperbodohkan rakyat yang memang hampa telah memperbodohkan selama 65 tahun. Dengan mendudukkan rakyat di bawah tempurung tanpa mengetahui apakah perkembangan, bagaimana nak memperbetulkan, bagaimana nak mencanggihkan. Cubalah lihat negeri lain, negara lain. Janganlah pergi banding negara-negara yang caukia-caukia yang hampa bawa masuk ni, macam Bangladesh, macam Nepal, macam Pakistan, yang betul-betul corot. Mereka sedang menghadapi masalah. Upgrade lah, upgrade. Sembang projek-projek yang telah dilakukan. Bagaimana telah dilakukan penjimatan. Dan bagaimana tahun ini peningkatan mata wang kita. Itu adalah penting. Bukan nak ambil projek ni, lepas tu tambahkan lagi orang-orang luar masuk dengan anak, bini, cucu, berderet. Semua boleh masuk dalam negeri. Tetapi kebajikan rakyat tidak disembang langsung. Mungkin hampa tak mau bagi tahu lah. Tak mau bagi tahu kepada rakyat keadaan sebenarnya apa. Explain pada rakyat, bukakan minda rakyat, mengatakan keadaan kita sekarang macam mana. Sebab apa kita tidak boleh memberikan peruntukan lebih, ataupun pengeluaran KWSP. Sebabnya apa? Sebab itu adalah aset yang memegang mata wang kita supaya tidak jatuh. Berapa banyak mata wang yang kita ada dalam negara. Tetapi sebab rakyat kita ni tak dicanggihkan, bukan sebab rakyat kita ni bodoh tau, tapi rakyat kita ni tidak dicanggihkan dengan pengetahuan yang canggih. Selalu diputar belik. Selalu dicacam, macam-macam lah dibawa dengan isu perkauman. Sebab kita terdiri daripada rakyat yang berbilang bangsa. Jadi, majoriti adalah satu kaum. Jadi, menteri-menteri menggunakan modal ini untuk menang. Untuk mendapat kedudukan.
Ini satu perkara yang jijik. Macam tak tahu manusia itu adalah sama. Cuma cara pemikiran masing-masing. Perbuatan masing-masing itu yang dinilai oleh Tuhan. Tolonglah. Ada banyak lagi perkara lain yang perlu dicanggihkan dalam negeri. Perlu diperbetulkan dalam negeri. Tak payah nak pergi sembang pasal negara lain. Pasal rakyat lain. Pasal apa? Sembanglah pasal rakyat sendiri. Kalau nak sembang pasal rakyat lain, pilah duduk negeri mereka. Apa saya jadi menteri dalam Malaysia? Hampa tahu tak? Perniagaan pekerja asing dalam Malaysia adalah satu perniagaan yang cukup mewah. Dan itulah sebabnya kita tidak boleh mencantas perkara ini. Masing-masing membuat pendapatan yang mewah dengan menggunakan cara yang cukup senang. Masuk. Menggunakan tenaga mereka. Lepas itu ambil kaut keuntungan daripada mereka. Dan mereka pula dengan kesusahan. Dan mereka datang ke Malaysia ni, mata wang negara kita dah jadi macam US dollar untuk mereka. Mereka merasa cukup mewah. Tapi rakyat Malaysia macam mana? Memanglah mereka akan masuk berlumba-lumba. Sanggup buat apa sahaja. Sebab kita punya RM1. Mereka punya ringgit. Mereka punya rupiah. Mereka punya rupi. Mereka punya taraf mata wang mereka adalah besar. Dan pendapatan dalam negeri mereka adalah sukar. Mereka nak mencari wang dalam negeri mereka susah. Negeri kita senang. Sebab negeri kita kecil dan negeri kita industri dan rakyat kita kecil. Dan negeri kita adalah negeri Asia Tenggara yang mempunyai geografi yang cukup cantik, yang memang membawa perkembangan. Dan sepatutnya, kalau pemimpin kita bertanggungjawab, mata wang kita sudah melonjak jauh dan memberi kesenangan pada rakyat. Bukan menyukarkan rakyat tiap-tiap tahun kesukaran. Fikirlah yang positif. Jangan duk fikir benda yang tak buat. Saya cadangkan. Saya meminta. Saya meminta yang tu, yang ni, peruntukan yang lebih. Cuba fokus pada projek-projek yang lepas. Berapa banyak hampa buat penjimatan. Jadi upgrade apa punya kebolehan. Maka rakyat boleh tengok, oh, menteri ni memang berkebolehan. Yang itu adalah caranya. Bukan main hentam sana, hentam sini. Bukan bermain berfalsafah, berpantun, berjenaka. Tak mau dengar lah yang tu semua. Orang nak hidup pun susah, nak makan pun susah. Dengan kos tinggi. Hampa pula dengan menggunakan warga asing yang banyak. Cuba fikir. Negara kita kecil. Dari segi
tanah-tanah wakaf pandai pula. Padahal tanah dalam negara banyak yang dimiliki oleh orang-orang kaya dari luar negeri. Sepatutnya yang ini dicantas terus. Tanah ni untuk rakyat Malaysia. Maka kos tanah itu tidak akan meningkat. Ada banyak lagi. Banyak perkara yang boleh dipikirkan. Tapi mengapa mengambil jalan yang terlalu singkat? Mengungkitkan sesuatu perkara. Suka mencucuk sana, cucuk sini, cucuk sana. Cuba ubah. Kita dah 65 tahun dah. Cuba ubah. Fikir benda yang bernas. Fikir benda yang menguntungkan. Fikir pada apa yang kamu bawa. Penjimatan pada negara. So, kalau selepas belanjawan akan datang tahun depan, kalau boleh buat penjimatan yang banyak, kalau tak dibentang oleh Perdana Menteri kita dengan cara yang betul, maka hukumlah dia. Janganlah memaksa. Entam lagi, kita dah lah meleset. Matuan negara yang sepatutnya meningkat pada 20 tahun, dalam lingkungan 20 tahun 1980 ke tahun 2000 sepatutnya dah meningkat. Tetapi kita kecundang. Tapi faham tak dalam keadaan sekarang tahun 2023 dengan keadaan yang cukup gawat di dunia, bolehkah kita mendapat keadaan yang seperti tahun 80 ke tahun 2020? Tidak mungkin. Kita hanya boleh buat penjimatan. Itu sahaja. Jadi, dalam Dewan yang mulia itu, tolong fikir pada penjimatan kos dalam segala bentuk projek yang hampa buat. Yang penting saja, betul. Datuk Seri memikir dengan cara yang betul. Yang penting sahaja, kalau dibuat pun, buat penjimatan. Itu adalah penting. Sekian, terima kasih. Saya ada banyak lagi isu yang nak dikatakan, tetapi saya rasa buat masa ini, yang ini amat penting. Sebab ini baru bulan 3. Kita masih ada 9 bulan untuk mengakhiri tahun 1923. Kalau duk kata bentang, nak membazir projek ni, projek tu, projek ni, projek itu, saya rasa kalau tak dibetulkan, kita tidak mampu lagi nak menggantikan ketua dalam negara. Sebab sukar untuk mempercayai kealiman, kejujuran pemerintah dalam negeri kita ini. Cukup terselewing, cukup. Saya pun tak tahulah kata. Malu tau. Malu. Jangan kata orang putih, jangan kata orang Rusia, mereka tak tahu kita punya bahasa. Tapi mereka duk lihat. Kita kena faham. Kita daripada negara korupsi. Corruption. Nombor 1 ataupun nombor 2 di dunia. Dan hutang kita yang terlalu tinggi. Jangan lupa. Kita sekarang duk tak nampak sebab penjimatan yang dilakukan oleh Perdana Menteri baru kita, Perdana Menteri yang ke-10 ni. Dia pandai, dia cekap, dia buat penjimatan supaya diuruskan secara tak nampak. Kalau tak dipantau, saya rasa negara kita ni, tak tahulah, saya malas nak cakap lah. Masing-masing ada pelajaran, masing-masing dah pergi satu bangku yang tinggi,
Jangan jadi kaki bangku. Tolong jadi kaki yang boleh berfikir. Otak tu bagi jalan. Jangan duk fikir benda yang negatif. Nak menjatuhkan ni, menjatuhkan itu. Berarti kamu berdusta pada negara. Bukan pada pemimpin itu. Tetapi kamu berdusta pada negara. Sebagai menteri yang duduk dalam tanggungjawab negara ini. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Kepada semua, harus memikirkan singkat perkara kecil. Buat penjimatan dalam segala-galanya. Pastikan tahun 1924 kita mempunyai peningkatan dalam mata wang kita. Sekian, terima kasih. Bye-bye.